Lego, sebuah nama yang sangat terkenal dan saya percaya semua orang pasti tidak asing lagi dengan permainan-mainan plastik yang satu ini. Sebahagian besar dari kita, ketika kita masih kecil, pasti pernah bermain dengan jenis mainan blok plastik ini. Dengan kreasi sendiri, perasaan kepuasan setelah menyelesaikan permainan membuat kita sukar untuk menggambarkannya. Rasa sakit ketika secara tidak sengaja menginjak mainan itu juga masih teringat di ingatan kita. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Seperti yang kita semua tahu, pengasas Google, Sergey Brin dan Larry Page adalah penggemar Lego yang tegar. Sejak mereka belajar di University Stanford, mereka telah bersedia untuk memulakan Google sambil bermain Lego dan memikirkan bentuk baru untuk perkhidmatan mereka. Walau bagaimanapun, mungkin ada kawan-kawan yang berfikir, mengapa jenis mainan blok plastik yang mudah ini dapat mengekalkan daya saing yang tinggi di dalam industri mainan yang berubah-ubah sepanjang tahun. Banyak orang yang bermain Lego sejak kecil dan membesarkan keluarga mereka kemudian masuk ke kedai mainan dan mendapati set Lego masih berdiri dengan cemerlang di rak mainan yang paling ketara. Lego bukan hanya kenangan bersama beberapa generasi, tetapi jualan di seluruh dunia semakin meningkat setiap tahun. Kesan jenama itu bahkan keluar daripada industri mainan dan masih merupakan jenama paling terkemuka di dunia. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lego sehingga ia dapat bertahan dan berkembang setiap tahun? Kita harus bermula dengan kisah kebangkitan mereka. Walaupun dari perspektif pengguna, Lego seolah-olah sentiasa menjadi juara dalam pasaran mainan. Tetapi sebenarnya, proses pembangunan Lego tidaklah mudah. Syarikat ini pernah 2 kali hampir mengalami krisis kebangkrutan, tetapi akhirnya berjaya menghadapi puncak dengan beberapa kali transformasi. Sebelum kita mengenal pasti inti, mari kita bermula dengan cerita pengasas jenama ini. Pengasas Lego, Ole Kirk Christiansen berasal dari Denmark. Pada tahun 1932, beliau mencipta jenama Lego. Syarikat ini pada permulaannya tidak menjual mainan plastik yang popular di seluruh dunia, tetapi membuat perabot kayu yang tidak disangka-sangka. Ole Kirk Christiansen pernah belajar teknologi di kilang pembuatan kayu di Norway selepas tamat perkhidmatan askar. Setelah tamat pengajian, beliau pulang ke Denmark. Selain daripada berkahwin, beliau membeli sebuah kilang di Billund yang khusus membuat perabot kayu. Namun pada ketika itu, ekonomi tidak baik dan kilang perabot kayu tersebut menghadapi kebangkrutan. Ole Kirk Christiansen mempunyai kemahiran tetapi bimbang dan buntu fikir tentang langkah seterusnya. Pada masa ini, tiba-tiba tercetus satu idea dalam minda Christiansen. Sebelum ini, Christiansen amat suka dengan kanak-kanak dan sering menggunakan kemahirannya untuk membuat beberapa mainan kayu untuk menghiburkan kanak-kanak. Anak lelakinya mengingati bahawa bapanya akan membuat pelbagai bahagian daripada kayu terbuang dan menyusunnya menjadi mainan yang mudah digunakan. Sepanjang proses itu, bapanya sentiasa memberi perhatian yang teliti pada setiap bahagian dan membuang segala tajamannya. Walaupun hasil akhirnya tidak dijual untuk mendapatkan wang, setiap proses tidak pernah dilakukan dengan tergesa-gesa. Kembali ke masa apabila kilang perabotnya hampir bankrupt, Christiansen tiba-tiba mendapat idea untuk mengubah arah perniagaannya untuk membuat mainan yang lebih murah dan mempunyai kitaran hayat yang lebih singkat. Oleh itu, bapa pencipta Lego ini memasuki industri mainan. Pada awalnya, Christiansen sebagai tukang kayu, menekankan pada membuat mainan secara manual dan produk awal dikenali dengan kualiti yang terbaik. Selain haiwan kecil yang boleh ditarik dan berjalan, beliau juga membuat banyak kereta mini dan truk. Namun, walaupun pengubahsuaian itu telah menyelamatkan syarikat, jualan mainan tidak seperti yang dijangka. Pada hakikatnya, Christiansen yang sangat mahir dalam membuat kayu, tetapi sangat kurang pengetahuan dalam pemasaran. Setelah berfikir dan berunding dengan 7 pekerja, mereka memutuskan untuk menukar nama syarikat menjadi Lego. Istilah ini diambil daripada bahasa Denmark, Lek Jodit, yang bermaksud bermain dengan gembira. Kemudian, syarikat global yang mempunyai daya saing tinggi di dunia ini telah ditubuhkan. Tidak diketahui sama ada penamaan semula mempunyai kesan, perniagaan kilang mainan ini berkembang pesat. Namun tidak lama kemudian, syarikat itu mengalami pukulan pertama. Pada tahun 1924, 2 orang anak lelaki muda Christiansen, ketika ibu bapa mereka tidur tengah hari, melakukan kejahilan dan menyalakan api menggunakan gam. Api tersebut tidak hanya membakar kediaman mereka, tetapi juga membuat kilang terbakar habis. Salah satu anak lelaki tersebut, yang kemudiannya menjadi satu-satunya waris Lego Group, Jodit Fred. Dalam satu temu bual apabila dia sudah dewasa, dia dengan sendirinya menyindir, kejayaan pertama dalam hidup saya adalah membakar rumah dan kilang saya menjadi puing. Namun kebakaran itu tidak menggugat asas Lego. Syarikat itu bangkit dengan cepat dan perniagaannya berkembang pesat.
Pada tahun 1942, kebakaran melanda lagi. Kilang mainan yang dipenuhi dengan barang kayu tersebut terbakar habis sekali lagi. Walau bagaimanapun, undang-undang yang menyatakan bahawa kejatuhan membawa kepada kejayaan adalah benar dalam kes Lego. Selepas kebakaran kali ini, Christiansen memutuskan untuk memperluaskan kilang. 2 tahun selepas kebakaran, Lego Company telah dibina semula dan memiliki kilang yang lebih besar daripada yang asal, serta perniagaan berjalan lebih lancar. Jumlah pekerja syarikat itu juga pernah mencapai lebih dari 40 orang. Mereka secara rasmi mengucapkan selamat tinggal kepada era kilang kecil dahulu. Menceritakan mengenai perkembangan Lego pada fasa ini, salah satu kejayaannya ialah kerana usaha yang teguh dalam mengekalkan kualiti produk oleh pengasasnya, Christiansen. Selain itu, beliau juga berbeza daripada kebanyakan tukang kayu yang lain, dengan mengejar teknologi dan bahan baharu. Selepas Perang Dunia Kedua, plastik akhirnya menjadi bahan yang tidak lagi dikawal. Apabila rakyat biasa dapat memperoleh plastik dengan kos rendah, Christiansen telah melabur besar untuk membeli teknologi dan bahan untuk memulakan peralihan kepada mainan plastik binaan. Pada masa itu, beliau telah membuat langkah yang sangat berani, iaitu mengambil jumlah keuntungan Lego dari 2 tahun lepas dan menggunakannya untuk membeli satu acuan injeksi yang dibuat di United Kingdom dan memperbaikinya sendiri. Dengan acuan baru ini, Lego dapat menghasilkan produk plastik dalam bentuk yang berbeza dan memperkenalkan generasi pertama Lego binaan. Setelah berdekad-dekad membangun, Lego terus memperkenalkan mainan binaan plastik berkualiti tinggi ke pasaran, menjadi pemimpin dalam industri dan menduduki pangkalan besar dalam pasaran mainan. Menurut kira-kira konsultan nilai jenama Inggeris pada tahun 2015, Lego telah mengatasi Ferrari yang telah memenangi gelaran sebelumnya pada tahun 2012 dan 2013 sebagai jenama yang paling berpengaruh di dunia pada tahun itu. Dalam laporan tahunan nilai jenama global pada tahun 2017, Lego masih menduduki tempat pertama dengan nilai yang tinggi pada 92.7. Walaupun pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh pandemik, Lego masih memegang kedudukan ke-7 dalam senarai pengaruh jenama. Kepengaruhannya melebihi Amazon dan Disney. Sejak beralih kepada pengeluaran blok mainan plastik, Lego yang kelihatan lancar sebenarnya pernah mengalami 2 krisis hampir muflis. Krisis pengurusan pertama berlaku pada tahun 1998, ketika paten blok mainan Lego tamat tempoh dan pengeluar lain boleh mengeluarkan produk yang serupa dengan Lego. Pada masa itu, lebih daripada 10 pengeluar mainan dari seluruh dunia bersaing dengan harga murah, yang merosakkan keuntungan dan pasaran Lego. Krisis kedua berlaku pada tahun 2000-an, ketika syarikat konsol permainan video yang dipimpin oleh Nintendo di Jepun melancarkan siri produk baru, yang mengambil masa bermain mainan kanak-kanak. Krisis paten masih boleh diatasi, banyak syarikat besar yang hidup atas paten inti mengalami krisis serupa, tetapi mereka biasanya dapat mengatasi krisis tersebut dengan sumber daya yang lebih baik. Tetapi krisis kedua adalah krisis sebenar. Permainan mainan fizikal dibandingkan dengan permainan video bertenaga, dengan cara mana sahaja kita memandang, permainan video bertenaga mempunyai kelebihan dan trend ini kelihatan sukar untuk dibalikkan. Pada masa itu, Ketua Operasi, Jürgen Vic Knudstorp, percaya bahawa Lego perlu keluar dari pasaran blok bangunan untuk mempunyai ruang untuk hidup. Pada masa ini, jenama Lego melabur banyak dalam industri permainan video dan filem, sementara syarikat ini juga beralih ke pengeluaran mainan bukan blok bangunan seperti boneka dan robot bandar. Tetapi kerana penempatan produk yang sangat salah, banyak projek baru ini gagal. Syarikat Lego mulai mengalami kerugian dan pada tahun 2003 hampir bankrupt. Selepas itu, pihak atasan Lego melakukan penelitian dalaman dan menyedari bahawa sejumlah polisi pengubah suaian pada masa itu menyebabkan produk baru terlalu jauh daripada nilai inti yang asal, menyebabkan ia kehilangan keserasian dengan golongan pengguna yang sangat berpegang kepada syarikat. Akhirnya, mereka mengubah strategi penentuan harga dan memfokuskan semula pada produk blok plastik inti utama serta melakukan perubahan pada golongan pengguna. Akhirnya mereka dapat menangani situasi dan bangkit semula ke puncak. Selepas serangkaian operasi lintas bidang yang gagal, Lego sedar bahawa mereka sentiasa perlu berhubung rapat dengan bidang blok plastik. Tetapi kumpulan pengguna sepatutnya diubah daripada kanak-kanak ke pemain dewasa. Oleh itu, mereka tertumpu pada peminat dewasa, juga dikenali sebagai kanak-kanak dewasa. Kumpulan ini semakin meningkat di seluruh dunia. Mereka mempunyai daya beli yang kuat dan dapat memutuskan sama ada untuk membeli berdasarkan kehendak sendiri, menjadikan mereka sasaran pasaran yang lebih sesuai daripada kanak-kanak. Lego mulai memfokuskan perhatian pada kumpulan pengguna yang berusia 16 tahun ke atas dan membangunkan apa yang disebut Adult TS Welcome. Siri ini berkisar pada pelbagai tema yang diinginkan. Jenis produk bermacam-macam,
termasuk watak-watak filem seperti Harry Potter dan Marvel. Pembinaan bangunan klasik seperti Taj Mahal, Arena Gladiator Rome dan Empire State Building. Terdapat juga superkar Lamborghini dan bunga-bungaan yang realistik. Pelbagai tema yang berbeza dipadankan dengan blok kecil yang dikenali oleh semua orang, berjaya dipasarkan di seluruh dunia. Untuk membina kedudukan produk yang berbeza, pembungkusan juga memainkan peranan penting. Berbeza daripada Lego tradisional untuk kanak-kanak yang dipenuhi dengan gambar-gambar yang indah dan bergambar. Kotak luar siri Lego untuk orang dewasa lebih berlandaskan hitam, bersahaja dan mempunyai tekstur yang baik. Reka bentuk bahagian-bahagian blok juga lebih terperinci, menjadikan produk jadi lebih seperti barang hiasan. Yang paling terkenal daripadanya ialah Titanic, Harry Potter dan Star Wars yang berpaksikan filem-filem popular, produk jadi seperti model serupa atau mengurangkan proporsi. Ia boleh diletakkan sebagai barang hiasan dalam rumah dan tidak perlu dibongkar selepas siap dimainkan. Secara keseluruhan, Lego telah mengalami banyak perubahan besar dalam perjalanan mereka. Ketika permainan video telah menjadi lebih menarik bagi kanak-kanak, mereka telah membuat perubahan besar dan memfokuskan pada pengguna dewasa yang sanggup mengeluarkan wang untuk membeli. Ini memberi mereka peluang untuk memperoleh pembaruan yang besar. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.